Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberikan nikmat-nikmat yang tidak terhingga. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita kitab Kifayatul Awam berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semalam ada beberapa persoalan yang belum dijawab setelah diperhatikan pada komen-komen tu. Yang pertama tentang hukum syarak tu. Wajib kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, kewajipan itu sabit dengan syarak. Seperti mana yang saya sebutkanlah. Jadi di situ dia kata wajib kita mengetahui akidah yang 50 itu, ataupun secara umumnya wajib mengenal Allah lah. Jadi di sini ada khilaf. Yang pertama pendapat Mu'tazilah, yang kedua pendapat Maturidiyah, dan yang ketiga pendapat Asy'ariyah lah. Jadi seperti mana yang saya pernah beritahu sebelum ni, dalam agama kita ni kita ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Ada akidah, ada fiqh. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah, hukum-hukum yang berkaitan dengan fiqh. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah pun ada usul dia, ada furu' dia. Begitu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan fiqh, syariat, ada juga dia punya usul, ada furu' dia. Jadi di dalam akidah, usul dia yang paling penting sekali, yang pertama sekali mengenal Allah. Ada usul-usul yang lain, tapi usul yang paling utama sekali, yang pertama sekali ialah mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, barulah kita akan pergi kepada usul-usul yang lain. Pada rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Jadi seperti mana yang saya beritahu, Asy'ariyah mengatakan bahawa wajib mengenal Allah dengan syarak. Seperti mana yang kita baca dalam matan tu lah, yajibu an ya'rifa, kan, wajib dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajipan itu yang saya beritahu semalam, wajib dengan syarak. Cuma Mu'tazilah mengatakan bahawa kewajipan, sebuah kewajipan, sama ada hukum akidah ataupun hukum syarak, itu mengenal Allah atau mengenal hukum-hukum Allah itu sabit dengan akal semata-mata. Adapun syarak datang untuk menguatkan apa yang telah ditetapkan oleh akal. Itu agak panjang perbahasan dia, macam mana Asy'ariyah menilai sesuatu perkara itu, baik atau buruk. Sebab Mu'tazilah itu macam mana dia menilai satu perkara yang baik atau buruk itu.
Jadi dia menggunakan akal. Dia ada usul dia yang masyhur Mu'tazilah ni, iaitu tahsin wa taqbih bil akal. Menganggap sesuatu itu baik dan menganggap sesuatu itu buruk dengan akal. Itu Mu'tazilah. Jadi termasuklah dia mengatakan mengenal Allah dan mengenal semua hukum-hukum syarak, termasuk fiqh sekalipun, sabit dengan akal. Macam mana perincian dia, panjang lah. Dia buatlah dia punya teori dia. Kalau sesuatu perbuatan itu, kalau kita buat, kalau kita seseorang tu buat satu perbuatan, orang puji, dan kalau dia tinggalkan, orang keji, maka itu namanya wajib menurut akal. Kalau orang tu buat, satu orang tu buat satu perkara, kemudian dia dipuji oleh orang ramai, kemudian kalau dia meninggalkan, dia dikeji, maka itu menunjukkan haram secara akal. Itu juga sunat, kalau dia buat orang akan puji, tapi kalau dia tinggal orang tak puji, maka dia panggil sunat. Kalau dia buat orang puji, dia tak puji pun tidak, cela pun tidak, dia tak buat pun orang puji pun tidak, cela pun tidak, maka dia panggil harus. Kemudian yang makruh, kalau dia buat orang akan kalau dia buat orang tak cela, tapi kalau dia tinggalkan orang puji, maka itu akan dinamakan makruh. Itu 4 perbahagian tahsin. Kemudian satu lagi takbih, iaitu haram. Kalau dia buat orang akan cela, kalau dia tinggal orang akan puji. Itu menurut Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah mengatakan sama ada hukum akidah atau hukum syarak itu dengan akal. Mengenal Allah tu wajib dengan akal. Maka Allah berikan kita akal, maka kita wajib mengenal Allah. Menurut Maturidiyah ni dia tengah-tengah di antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Maturidiyah mengatakan bahawa semua hukum akidah dan fiqh datang daripada Al-Quran, kecuali mengenal Allah. Mengenal Allah itu kewajipan, bukan mengenal Allah. Kan ada beza tu. Nanti kita, sebab kita Asy'ariyah pun menggunakan dalil akal kan. Tapi ini bukan maksud dalil akli untuk semua akidah itu. Maksudnya kewajipan mengenal Allah itu sabit dengan akal menurut Maturidiyah. Selain daripada itu, semuanya sabit dengan syarak. Sabitnya hukum, bukan dalil lain. Dalil nakli itu lain. Ini maksudnya sabitnya hukum. Sabitnya hukum mengenal Allah menurut Maturidiyah dengan akal. Selain daripada itu, semua syarak. Dan Asy'ariyah semuanya sabit dengan syarak. Jadi di sini kesimpulannya, Mu'tazilah mengatakan semua hukum dalam akidah ataupun fiqh semuanya sabit dengan akal. Maka Al-Quran datang hanya untuk menguatkan saja. Nabi datang untuk menguatkan saja. Kemudian Asy'ariyah semuanya sabit dengan syarak. Akidah ke ataupun fiqh ke, semuanya sabit dengan syarak, termasuk mengenal Allah. Maturidi dia sama dengan Asy'ariyah, kecuali satu saja, iaitu mengenal Allah, katanya sabit dengan akal. So apa dalil kita? Dalil kita, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, tak silap saya, sungguhnya kami tidak mengazab sesuatu kaum itu sehinggalah kami mengutuskan seorang rasul. Maka disitulah dalil Asy'ariyah mengatakan kewajipan mengenal Allah itu adalah dengan syarak. Beza maknanya kewajipan mengenal Allah. Maknanya yang menghukum siapa, maksudnya siapa dia tak kenal Allah, maka dia akan berdosa. Kenapa? Sebab di sini akan timbulkan satu impak, iaitu orang-orang yang mana dia hidup di zaman fatrah, dia panggil. Orang yang hidup di zaman fatrah, iaitu zaman yang tidak diutuskan kepadanya seorang rasul. Contohnya, di antara zaman Nabi Isa AS diangkat ke langit sampailah zaman Nabi kita Muhammad SAW dilantik menjadi rasul, hampir 600 tahun. Jadi apakah nasib manusia ketika itu? Mereka itu digelar sebagai ahlul fatrah. Jadi adakah mereka itu dikirakan orang yang selamat di akhirat ataupun tidak?
Jadi ada ulama membahagikan ahlul fatrah ni kepada tiga. Yang pertama, orang ahlul fatrah yang mana dia mewarisi Islam ataupun iman itu daripada nenek moyang dia lah, mungkin mewarisi Islam seperti Waraqah bin Naufal kan. Buhairah, Waraqah bin Naufal, Abdullah. Jadi mereka tu mewarisi agama daripada mungkin keturunan, mungkin adalah daripada sesuatu. Akhirnya mereka beriman kepada Allah. Maka mereka ni jelaslah mereka akan selamat. Kemudian golongan yang kedua, iaitu mereka yang tidak sampai kepada mereka tentang iman, tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasul. Lalu mereka hidup hanya sebagai seorang manusia, makan, minum, tidur, berkahwin, berkeluarga dan sebagainya, tidak sembah Allah dan tidak sembah apa-apa pun. Maka golongan ini selamat menurut ahli sunnah lah. Kena yang ketiga, orang yang menyembah berhala. Jadi orang yang menyembah al-fatrah, yang dia menyembah berhala. Dia tak kenal Allah tapi dia menyembah berhala. Ada khilaf, tapi yang masyhur mengatakan mereka juga selamat. Ada khilaf, ada yang kata neraka. Tapi menurut ahli sunnah mereka, maksudnya Asy'ariyah lah, menurut Asy'ariyah mereka yang masyhur di kalangan Asy'ariyah, mereka selamat juga walaupun sembah berhala. Walaupun ada pendapat kata neraka. Jadi kalau menurut Mu'tazilah dan Maturidiyah, siapa yang golongan ahlul fatrah yang tidak mengenal Allah, maka mereka akan berdosa. Mereka akan berdosa, mereka masuk neraka. Jadi itu impact daripada kesan adakah kewajipan mengenal Allah tu sabit melalui syarak atau melalui akal. Jadi kalau Maturidiyah dengan Mu'tazilah mengatakan sabit dengan akal, maka di situ akan menyebabkan ahlul fatrah yang tidak mengenal Allah, tak menggunakan akal untuk mengenal Allah, akan masuk neraka. Tapi Asy'ariyah mengatakan bahawa tidak. Sekiranya mereka tidak diutuskan Rasul, bahkan kalau tidak sampai dakwah kepada mereka secara mutawatir. Jadi Asy'ariyah memperincikan di sini, walaupun sudah diutuskan Rasul, tetapi dakwah tidak sampai kepada mereka. Contohnya ada satu tempat, satu pulau di dunia sekarang ni, jemaah tabligh tak sampai, tak ada orang nak dakwahkan kepada mereka kan. Sebab apa? Kerana kena kuarantin COVID. Jadi seumur hidup dia tak menerima dakwah, tak tahu tentang Islam, walaupun zaman sekarang lah misalnya. Maka bila tak sampai dakwah kepada mereka secara mutawatir, syarat yang pertama, sampai dakwah secara mutawatir, barulah mereka ada taklif untuk beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mereka juga selamat anggota mereka. Contohnya mereka tidak buta dan tidak pekak. Kalau dia buta dan pekak, maka dia pun terkeluar daripada taklif juga. Sebab kalau buta dan pekak, macam mana dia nak tahu, melihat ataupun mendengar dakwah? Maka gugur juga taklif. Dan ada lagi yang berpendapat mengatakan bahawa bahkan kalau yang sampai kepada mereka itu berita-berita yang di sini ada khilaf, berita-berita yang tidak benar mengenai Islam. Contohnya zaman sekarang ni kecoh kan satu dunia. Musuh-musuh Islam mengatakan Islam itu teroris, Islam itu agama yang kejam, Islam itu agama yang suka berjihad, membunuh orang, Islam itu menganiaya perempuan, macam-macam lah mereka buat propaganda. Akhirnya orang tu apa yang sampai kepada dia tentang Islam adalah benda yang tak elok. Maka itu pun selamat menurut sebahagian ulama. Jadi betapa Asy'ariyah tu punya betapa Asy'ariyah itu punyalah longgar dia punya hukum dia terhadap kewajipan beriman. Sampai tahap ada pendapat lah, saya sebut ada pendapat saja. Walaupun zaman sekarang ni, walaupun Nabi sudah diutuskan, Nabi Muhammad ni diutuskan untuk seluruh dunia sampai kiamat, bermaksud syariat dia berlaku dan dipertanggungjawabkan kepada ulama. Ulama lah yang wajib untuk mendakwahkan agama Islam kepada seluruh manusia. Hukum dia, ada yang tanya tu, wajib kita dakwah pada Islam, hukum dia fardu kifayah. Bersama dengan syarat-syarat dia lah. Jadi zaman sekarang pun kalau orang tu tak sampai kepadanya dakwah dengan jalan yang mutawatir, maka di situ
dia tidak ditaklifkan untuk beriman, maka dia akan selamat, termasuk seperti ahli fatrah juga, dia akan selamat di akhirat. Tapi syurga yang mereka akan dapat itu syurga biasalah, syurga yang tak ada kaitan dengan tingkatan-tingkatan amal. Sebab orang yang beriman, dia beramal, bila dia beramal berarti dia ada tingkatan syurga dia. Orang yang ahli fatrah ni, mereka tak ada syurga amal, mereka hanya syurga biasa. Kemudian begitu juga ada furuk cabang daripada perbahasan, iaitu ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ahli sunnah wal jamaah, mereka selamat di syurga, akan masuk selamat di akhirat, akan masuk syurga. Jadi walaupun Wahabi mengatakan bahawa ibu bapa Nabi di neraka sebab ada dalil dalam Sahih Muslim. Ada dalil Nabi kata, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapaku dan bapamu di neraka. Kisah dia tentang seorang sahabat Nabi tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi, di mana kedudukan bapaku di akhirat? Maksudnya bapa dia dah meninggal ketika zaman jahiliah. Maka Nabi kata, inna abaka finnar, sesungguhnya bapa kamu di neraka. Maka dia sedih, dia pun berpaling pergi. Kemudian Rasulullah suruh panggil balik orang tu. Maka ketika orang tu datang balik, Nabi kata, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Jadi Wahabi ambil dalil di situ mengatakan bahawa bapak Nabi pun di neraka, mak dia pun di neraka. Sebab apa? Tak beriman kepada Allah. Jadi Asy'ariyah jawab, banyak jangan jawapan lah. Antara jawapan yang diberikan ialah ayat Al-Quran tersebut. Ayat Al-Quran tu lebih kuat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami takkan mengazab tu kaum melainkan kami utuskan rasul. Jadi mak ayah Nabi kan tak sempat hidup ketika Nabi menjadi rasul, maka mereka termasuk golongan ahlul fatrah yang selamat. Yang kedua, mereka mengatakan mak ayah Nabi pun tak masuk, tak sembah berhala pun, walaupun tak beriman. Kemudian yang dimaksudkan dengan yang hadis dalam Sahih Muslim itu, yang Nabi mengatakan inna abi, sesungguhnya bapaku, maksudnya Abu Talib. Sebab Abu Talib lah yang menjaga Nabi, pakcik dia. Sebenarnya orang Arab kalau dia sebut abi boleh bermaksud pakcik, boleh bermaksud bapak sendiri. Tapi kalau dia sebut walid, walid itu memang bapak kandung. Kalau abi itu boleh jadi pakcik pun boleh, siapa yang jaga dia dipanggil abi. Itu menurut bahasa orang Arab. Ini hujah ulama lah. Jadi yang Nabi maksudkan tu abi itu adalah Abu Talib. Dan Abu Talib jelas lah kan, Quran hadis katakan dia di neraka. Cuma adakah selama-lamanya atau tidak, itu wallahu alam, ada khilaf. Jadi itu hasil daripada kesan daripada mengatakan hukum wajib mengenal Allah Ta'ala itu dengan syarak atau dengan akal. Jadi Mu'tazilah kata dengan akal, bahkan kesemuanya hukum dengan akal. Maturidiyah kata semua hukum dengan syarak kecuali mengenal Allah. Asy'ariyah mengatakan semua hukum semua hukum sabit dengan syarak termasuk mengenal Allah. Wallahu alam. Itu ada soalan ustaz tanya ni. Kemudian ada lagi soalan tentang semalam saya beritahu tentang tentang imkan dan hudus kan. Jadi saudara Nick tanya, dia kata habis tu Allah Ta'ala tu macam mana? Jadi sebenarnya pembahasan tu nanti dalam bab kidam. Sebab tu saya tak bahas habis. Sebab saya sebut tu, maknanya bila kita melihat alam semesta ni, dia ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama itu alam semesta ni jadi dengan sendiri. Yang kedua, kemungkinan dia dijadikan oleh sesuatu yang lain. Dan yang ketiga, kemungkinan dia qadim. Sebenarnya ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan bagi alam semesta ni. Sama ada alam semesta ni dia qadim, maksudnya tak ada permulaan. Satu kemungkinan. Sebab kita tengok kan dah ada langit ni, mungkin dia qadim, mungkin. Yang kedua, mungkin dia jadi dengan sendiri. Dia tak ada, lepas tu jadi dengan sendiri. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, dia dijadikan oleh yang lain lah. Ada sesuatu yang menjadikan dia. Jadi adakah alam ini qadim? Maka batal alam ini qadim kerana dia berubah-ubah. Kerana sesuatu yang berubah-ubah itu wujud setelah tiada, berarti dia tidak mempunyai sifat qadim. Yang kedua, dia jadi sendiri mustahil kerana kan semalam saya dah jelaskan tarjih ataupun rujhan bi ghairi murajjah. Rujhan ataupun tarjih atau murajjah
bighairi murajjah. Rujahan bighairi murajjah itu mustahil. Jadi tinggal satu, iaitu dia diciptakan. Kemudian dia tanya habis tu, Allah Ta'ala itu macam mana? Jadi dah ada timbullah persoalan bahawa yang menciptakan alam semesta ini iaitu Tuhan. Jadi Tuhan tu juga dia wujud. Adakah Tuhan itu wujudnya qadim atau wujudnya daripada tak ada kepada ada? Mustahil, tarjih bighairi murajjah, dengan sendirinya. Ataupun dia diciptakan oleh Tuhan yang lain, sesuatu yang lain juga. Itu nanti penjelasannya dalam bab wujud dan bab qidam. Dalam bab wujud dan bab qidam. Jawapan dia mudah aja, sebab Tuhan tu mesti qadim. Mesti qadim. Nanti apa dalil dia dalam bab qidam nanti kita bahas. Untuk saudara Nick, nanti ada pembahasan insya-Allah tentang kalau macam tu, kalau Tuhan yang menciptakan alam tu dia sendiri bagaimana kan? Adakah dia qadim atau dia diciptakan juga, ataupun dia ada kemudian tak ada kemudian ada dengan sendirinya. Itu nanti dalam pembahasan wujud, sifat wujud dan sifat qidam insya-Allah. Sambung insya-Allah matan dia muqaddimah. Ada pembahasan muqaddimah kitab, muqaddimah ilmu. Kalau muqaddimah kita ilmu mabadi' asyara macam-macam lah. Itu tak perlu kan. Boleh baca dalam syarah tu, panjang dibahas muqaddimah, asal perkataan muqaddimah. I'lam, ketahuilah anna fahmal aqaidil khamsin al-atiyah yatawaqqafu ala umurin thalatha. I'lam, ketahuilah anna fahmal aqaidil khamsin, sesungguhnya pemahaman tentang akidah yang 50 ini al-atiyah yang berikut. Pemahaman mengenai akidah yang 50 yang berikut yang akan datang ni, yatawaqqafu, berpijak ataupun terletak ala umurin thalatha, atas 3 perkara. Maksudnya untuk memahami akidah yang 50 ini, maksudnya memahaminya dengan dalil akli lah. Maka bergantung atau berpijak kepada 3 perkara. Ataupun dalam kitab-kitab yang lain mengatakan bahawa bergantung kepada hukum akal lah, mengetahui hukum akal. Jadi kita nak tahu dalil akli, kita kena tahu hukum akal dulu, barulah kita boleh memahami dalil akli. Kalau kita hukum akal kita tak faham, macam mana kita nak faham dalil akli? Maka untuk memahami dalil akli bagi akidah yang 50 tu, maka berpijak kepada 3 perkara. Terletak atas 3 perkara. Yang pertama, maksudnya 3 perkara di sini 3 hukum akal. 3 hukum akal, al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Jadi di sini ada juga pembahasan mengenai kalau hukum itu bukanlah wajib, mustahil, jaiz. Wajib, mustahil, jaiz itu perkara yang dihukumi. Adapun kalau hukum itu sendiri ataupun hukuman, dia panggil ijab, istihalah dan jawaz. Di sini musannif dia tak guna lafaz ijab, istihalah ataupun jawaz. Dia guna isim fa'il, iaitu wajib, mustahil dan jaiz. Maka dia terus pergi kepada perkara yang dihukumi tersebut. Jadi tu ada beza tu sebenarnya bagi ustaz-ustaz lah dan ustazah. Jadi beza tu antara ijab dengan wajib, istihalah dengan mustahil, dan jaiz dengan jawaz. Jadi asalnya itu wujub, istihalah dengan jawaz itu dia punya hukum dia. Kemudian kalau wajib, mustahil, jaiz itu perkara yang dihukumi. Kemudian ijab pun lain lagi sebenarnya. Ijab, wujub, ada yang kata sama, ada yang kata ada beza. Sebab ijab itu pengwajipan. Maksudnya Allah mengijabkan. Allah mengijabkan. Di sini bukan Allah lah. Di sini oleh kerana akal, maka yang menghukumi adalah akal. Jadi di sini kalau ikutkan hukum wujub atau istihalah atau jawaz.
Ataupun ijab pun boleh, akal menghukumi. Sebab bila hukum akal, yang menghukumi adalah akal. Adapun wajib ialah perkara yang dihukumi dengan ijab, atau perkara yang dihukumi dengan wujub. Kalau mustahil, perkara yang dihukumi dengan istihalah. Kalau jaiz, perkara yang dihukumi dengan jawaz. Okay. Jadi bila kita kata di sini, kata musannaf kena mengetahui 3 perkara, maksudnya 3 perkara yang dihukumi, iaitu wajib, mustahil dan harus. Fal wajibu, adapun perkara yang wajib. Jadi bila dia pakai isim fa'il, makanya perkara yang wajib. Di sini saya sebut perkara kerana dia lebih umum lah, sebab dia kata umur kan, ala umurin salasah, perkara. Jadi yang dihukumi wajib itu ada kalanya perkara, ada kalanya mana kalau perkara umur iktibari lah. Kalau perkara, maka dia lebih luas lagi daripada benda yang wujud. Jadi di sini kan kita belajar tentang semua sekali, sama ada sifat yang wujudi atau sifat yang subuti. Nanti akan dibahas insya-Allah. Maka dia letakkan ala umurin salasah, 3 perkara. Yang pertama wajib, iaitu perkara yang dihukumi wujub. Huwa, dia adalah allazi, iaitu sesuatu yang la yatasawwaru fil aqli adamuhu, tidak tergambar pada akal ketiadaannya. Allazi, di sini allazi ni digunakan allazi, maknanya apa sahaja. Ada yang guna ma. Kalau Imam Sanusi, ma la yatasawwaru. Di sini Syekh Fudali guna allazi. Jadi yang ni allazi tu bermaksud isim mausul boleh. Ma, pengguna ma pun ma mausul boleh, ataupun apa sajalah, apa perkara. Itu panjang pembahasan nak bahas tu. Ini yang mudah-mudah saja. Jadi maknanya allazi ataupun ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, apa sajalah, apa saja perkara yang tidak tergambar pada akal ketiadaannya. Maksudnya mesti ada. Perkara yang wajib itu akal tak boleh menggambarkan. Tasawur, di sini dia sebut tasawur, sebenarnya ada pembahasan. Sebenarnya tasdik. Sebenarnya tasdik, berarti dia suatu dia sebut nanti ai la yasduku al aqlu bi adamihi, iaitu akal tidak membenarkan akan ketiadaannya. Itu memang bahasa kitab macam itulah, susah sikit kalau orang awam nak faham. Kalau bahasa mudah, maknanya akal tak boleh terima yang benda tu tiada. Maksudnya tak boleh terima benda tu tiada, maksudnya mesti ada. Maksudnya mesti ada. Akal tak boleh terima, tak boleh terfikir, tak boleh tergambar akan ketiadaannya. Maksudnya mesti ada. Wajib mesti ada, tak boleh tiada. Bahasa mudah dia. Wajib itu adalah, kalau bahasa kita wajib itu logik. Wajib itu logik. Maksudnya benda yang logik, benda yang mesti, benda yang mesti ada. Boleh. Hukum akal yang pertama wajib, iaitu mesti ada, tak boleh tiada. Bahasa simple. Di sini digunakan tak tergambar oleh akal. Apa maksud tasawur tu? Iaitu tasdik. Sebab apa? Kalau tasawur nanti ada iskal di situ. Boleh-boleh saja akal tasawur benda yang mustahil. Maksudnya akal tasawur benda yang tak ada dan sebagainya, itu boleh saja. Nanti bahas dah, yang dimaksudkan dengan akal di sini bukan apa yang digambarkan dalam kepala otak. Apa yang digambarkan dalam kepala otak itu bukan akal. Itu namanya zehen, atau namanya khayal, atau namanya fardun, atau namanya khatir. Macam-macam nanti. Panjang kalau nak bahas secara dalam. Jadi apa, kita kena faham beza akal dengan beza otak. Jadi kalau kita boleh membayangkan sesuatu dalam kepala otak kita kan. Contohnya kita tengok satu pokok. Kalau kita tutup mata, lepas tu kita dapat bayangkan pokok tu, ataupun kita tengok wajah ibu kita yang mulia. Jadi bila kita tutup mata, kita masih boleh membayangkan wajah ibu kita, betul? Walaupun ibu kita dah meninggal dunia misalnya,
kita masih lagi boleh membayangkan wajah ibu kita dalam pemikiran. Itu bukan akal. Itu bukan akal, itu hanya khatir ataupun khayal ataupun fardun ataupun zehen ataupun apa lagi macam-macam dipanggil lah. Macam-macam dia panggil. Itu bukan akal. Akal ni tak boleh. Akal ni bukan benda yang digunakan untuk menggambar-gambarkan sesuatu, tu bukan. Akal ni satu quwwah, satu malakah, rizah untuk menghukumi. Dia bukan kita bayang-bayangkan dalam itu, bayangan-bayangan tu bukan akal namanya. Itu namanya otak ataupun zehen ataupun khayal ataupun fard ataupun apa lagi khatir, hadisun nafs dan sebagainya. Jadi akal ini dia hanya menghukumi sesuatu itu mesti ada, tak boleh tiada. Itu wajib di segi akal. Dia ada dua disebut tasawur tasdik, itu pun dah masuk dengan mantiki itu kan, tasawur dengan tasdik. Jadi kenapa kalau Imam Sanusi dia guna tasawur terus. Jadi bukan Imam Sanusi tak pandai mantik, maksudnya memang Imam Sanusi ni pun masya-Allah kan ilmu mantik dia. Kemudian maksudnya apa ni, Imam Sanusi mengatakan tasawur maksudnya maknanya mukaddimah bagi menghukumi sesuatu itu pun tak boleh lah. Jadi kalau tasawur tak boleh, tasdik lagi lah tak boleh. Sebab itu dia menggunakan bahawa lafaz tasawur di sini. Jadi kalau ada orang kata dia boleh tasawur perkara mustahil, maksud itu bukan tasawur. Yang digambarkan dalam kepala otak itu, contohnya lah orang kata, orang bukan Islam, dia katakan ada tu Tuhan selain Allah, Tuhan berhala dia tu Tuhan. Itu bukan tasawur. Itu hanya dia dipanggil apa ni, khayal saja, fardun saja ataupun khatir, lintasan-lintasan dalam hati dia saja. Itu pun dipanggil amrun i'tibari ikhtira'i, perkara yang ikhtira'i, yang dia hanya andaian-andaian sahaja, bukan tasawur pun. Sebab tasawur pun sebenarnya mustahil. Jadi waktu Imam Sanusi guna tasawur, maknanya sebenarnya kita kan lebih kepada tasdik. Sebab tu di sini dia kata la yasduqu aqlu bi adamihi. Hukum asalnya dengan tasdik. Tasawur tu kan wasilah kepada tasdik. Jadi Imam Sanusi menggunakan lafaz la yatasawwaru, tak gunakan la yasduqu. Sebab apa? Imam Sanusi mengatakan kalaulah tasawur pun dah tak boleh, maka tasdik lagi lah tak boleh. Pasal apa? Tasawur itu membawa kepada tasdik. Sebelum tasdik kena ada tasawur dulu. Jadi kalau tasawur pun dah tak boleh, macam mana nak tasdik? Menunjukkan bahawa akal tak boleh, tasawur pun tak boleh dah. Faham beza tasawur akal dengan gambaran-gambaran dalam kepala otak yang kita bayang-bayangkan tu, itu bukan akal. Itu hanya khayalan, dipanggil otak ataupun zihni atau dimag. Kalau bahas panjang-panjang makin pening, dia tengok makin berkurang. Sebab apa? Dia pening. Belajar akidah dia pening. Itu dia tak suka. Dia tak suka apa? Asy'ariyah, tak suka hukum akal. Pasal apa? Susah. Dia jangan ambil yang susah. Dia ada benda yang mudah dia. Jadi cuma di sini kan perbahasan mengenai Allah. Jadi ulama suka menggunakan istilah-istilah yang tinggi-tinggi, sebab yang kita bahas itu adalah Allah Ta'ala. Mestilah menggunakan sesuatu yang tinggi-tinggi. Tapi boleh je kalau difahami dengan mudah. Boleh saja difahami dengan mudah. Jadi maksudnya perkataan wajib itu kan sama dengan syarak kan. Solat wajib, di sini pun ada hukum akal kata wajib. Lafaz saja sama, makna tak sama. Akal di sini maksudnya mesti ada. Mudah aja. Kalau wajib akal maksudnya mesti ada, tak boleh tiada. Mesti ada, tak boleh tiada. Itu wajib akal. Mudahnya. Maksudnya akal kita tak boleh terima kalau tak ada. Mesti ada. Okey, kemudian dia bagi contoh di sini. Dia bagi contoh. Katahayyuzi lil jirmi, seperti tahayyus ataupun mengambil ruang bagi jirim. Iaitu akhzuhu qadran minal faraq, iaitu pengambilannya suatu kadar daripada ruang. Wal jirmu, dan juga jirim, kasyajari wal hajar, dan juga jirim seperti pokok,
Wal jirmu adapun jirim kasyajari wal hajar. Contohnya seperti pokok dan batu. Dia kata di sini kan, katahayyuzi lil jirmi, seperti mengambil ruangnya bagi sebuah jirim. Iaitu akhzuhu qadran minal fara, iaitu mengambilnya jirim satu kadar daripada ruang. Wal jirmu adapun jirim itu kasyajari wal hajar, seperti pokok dan batu. Di sini dia tak definisikan jirim. Di sini dia hanya memberi contoh jirim saja. Itu dalam bab ta'rif kan ada tu. Dalam bab ta'rif banyak. Dalam ilmu mantik, bab ta'rif ataupun mu'arraf ataupun qaulus syarih, dia ada dia panggil had dengan rasam. Ada hadut tam, hadus nakis ataupun rasam tam, rasam nakis. Di sini juga mu'arraf selain daripada had dan rasam, iaitu memberi contoh. Cara-cara mentakrifkan dengan memberi contoh. Di sini dia tak mentakrifkan jirim, nanti saya takrifkan jirim tu apa dia. Di sini dia bagi contoh jirim itu seperti pokok dan batu. Contohlah. Jadi saya baca dulu dia punya ibarat dia sampai habis, nanti saya terangkan. Inna syajarata, sesungguhnya fa iza qala laka syakhsun, jika seseorang berkata kepada kamu, inna syajarata, sesungguhnya sebuah pokok itu lam ta'khus mahallan minal ardi masalan, sebuah pokok itu tidak mengambil suatu tempat atau ruang di bumi ini, contohnya. La yastuku aqluka bidzalik, maka akal kamu tidak akan membenarkan kenyataan dia. Kalau ada orang kata ada sebuah pokok di dunia ni yang tak mengambil ruang di bumi ini, maka akal kita tak akan membenarkannya. Sebab mustahil pokok tak mengambil ruang, kan? Sebab pokok tu jirim mesti mengambil ruang. Lianna akhzaha mahallan wajibun, kerana mengambilnya ruang bagi pokok itu di bumi ini adalah wajib, mesti. Akal tak boleh terima yang pokok tak mengambil ruang. La yastuku aqluka biadamihi, akal tak boleh membenarkan akan ketidak mengambilnya ruang bagi pokok tu di bumi. Okey. Satu dia bagi hukum akal yang pertama, iaitu dipanggil wujub, ataupun benda yang dihukumi itu dia panggil wajib. Contoh dia bagi tahayyuz. Tahayyuz ni istilah mengambil ruang. Kemudian dia kata lil jirmi, bagi satu jirim. Kemudian dia kata qadran minal faraq, satu kadar daripada ruang. Kemudian dia bagi tahu jirim itu seperti pokok dan batu. Okay. Jadi dia bagi contohlah, kalau ada orang kata pokok tak ambil ruang, maka kita tak akan percaya, akal tak akan boleh terima kalau pokok tak ambil ruang, contoh. Okay, di sini saya nak terangkan yang mula-mula apa itu jirim dulu. Apa itu jirim, apa itu tahayyuz. Jadi ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah lah ataupun umumnya mutakallimin, oleh kerana perbahasan mengenai Allah Subhanahu Wa Taala ini ada kaitan dengan makhluk. Sebab apa? Makhluk ini semua adalah dalil bagi kewujudan Allah. Maka para ulama mutakallimin mengkaji makhluk-makhluk ini. Sebab kalau nak mengkaji Allah Ta'ala, tak boleh. Allah Ta'ala itu hanya dengan apa yang disampaikan oleh wahyu saja. Jadi ada dipanggil muqaddimah kalamiyah ataupun ara'ut tabi'iyat dipanggil. Ara'ut tabi'iyat ataupun teori-teori atau pandangan-pandangan fizik. Ada juga ara'u ma wara'at tabi'iyat, pandangan-pandangan metafizik. Dia ada fizik, dia ada metafizik. Fizik ni maksudnya yang apa yang ada pada alam yang kita nampak lah. Satu lagi metafizik, iaitu alam ghaib. Metafizik, alam ghaib seperti malaikat, roh, syaitan, jin dan sebagainya. Jadi dia ada ara'ut tabi'iyat. Jadi yang alam syahadah lah, alam syahadah. Alam yang kita dapat lihat ini, maka ada dipanggil ara'ut tabi'iyat, pandangan-pandangan tabi'iyat ataupun fizik lah, ilmu fizik. Sebab apa? Itu adalah makhluk ataupun dipanggil syai' atau ma siwallah lah. Sebab nanti ada kaitan kan bila Allah kata laisa kamislihi syai',
Ya, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi syai' itu apa dia? Di sini akan ada pembahasan Allah itu syai' atau bukan, itu kemudian. Cuma kita di sini yang dimaksudkan dengan ayat itu, syai' itu yang ma siwallah. Syai' itu ma siwallah, apa-apa yang selain Allah. Jadi apa yang selain Allah ni alam ni lah. Jadi alam ini terbahagi kepada dua. Alam ini terbahagi kepada dua menurut menurut mutakalimin lah. Alam ini terbagi kepada dua, iaitu satu dipanggil jauhar, satu dipanggil arad. Semua alam ini hanya ada dua jenis saja. Kembali kepada dua jinsul a'la dia lah, yang paling tinggi sekali dipanggil satu dipanggil jauhar, yang kedua dipanggil arad. Kemudian jauhar ni dia satu benda yang mala yatajazza, sesuatu yang tidak boleh terpecah lagi, terbahagi lagi. Maksudnya partikel paling kecil sekali lah. Jauhar atau dia panggil jauharul fard, partikel yang paling kecil sekali dan tidak boleh terpecah lagi. Kalau menurut sebahagian falsafah, dia kata dia ada juzuk-juzuk yang boleh terpecah sehingga mala nihayah. Mala nihayatalahu, maksudnya dia pecah lagi. Kalau siapa biasa tengok Ant-Man kan, siapa biasa tengok Ant-Man, dia tahulah ni. Cuba ada sebahagian ahli falsafah cuba nak mengatakan bahawa sesuatu itu boleh dipecah lagi. Ni kuantum fizik ni kan. Jadi boleh pecah lagi, masuk ke alam yang lebih kecil lagi, sampai mala nihayatalah. Maka ulama Islam, mutakalimin Islam mengatakan itu mustahil. Sesuatu yang infinity, yang tidak ada penghujungnya, mustahil. Nanti ada pembahasan panjang sebenarnya. Tapi kita kata benda yang paling kecil di alam semesta yang selain Allah ni dipanggil jauharul fard. Kalau nak memahami contohnya kalau siapa pernah belajar sains, dalam teori sains, teori kimia, biologi, fizik pun dia ada bahas tentang atom kan. Dan atom itu ada elektron, proton, neutron. Setakat yang saya belajar itulah, tiga tu yang paling kecil sekali, proton, neutron, elektron. Jadi katanya penemuan yang termoden ni, proton dengan neutron masih boleh dipecahkan lagi. Yang tak boleh pecah ialah elektron. Allahualam lah, siapa belajar fizik dia faham kot. Jadi elektron ni atom yang paling kecil, single atom yang tidak boleh dipecah. Kalau dipecah juga dia akan jadi energi atau wave, gelombang ataupun tenaga. Dia tak boleh pecah. Selagi dia dalam bentuk partikel, atom, dia tak boleh pecah. Jadi itu paling kecil. Dan atom dengan atom kalau bergabung jadi molekul, molekul dengan molekul bergabung jadi sel, sel yang besar bergabung jadi organ, organ bergabung boleh jadi manusia, binatang, pokok dan sebagainya. Jadi juzuk yang paling kecil sekali itu dipanggil jauharul fard. Contoh ni dalam mutakalimin, kalau dalam sains itu paling kecil atom lah, ataupun elektron yang paling kecil, tak boleh pecah. Tapi adakah yang dimaksudkan jauharul fard itu elektron? Itu ada khilaf. Ulama kita bukanlah yang dimaksudkan oleh ulama mutakalimin itu jauharul fard itu adalah atom ataupun elektron, tapi sebagai kias bolehlah, sebagai kias. Maksudnya dia orang pun ada teori dia orang sendiri, mutakalimin pun ada teori dia. Sebenarnya jauharul fard tu kita pun tak tahu apa dia sebenarnya. Ulama pun tak tahu apa dia jauharul fard. Tapi teori tentang jauharul fard itu ialah untuk menghentikan pendapat falsafah yang mengatakan bahawa sesuatu itu boleh dipecahkan sampailah infinity. Maksudnya infinity yang maksudnya yang tidak ada penghujungnya, mala nihayatalah. Istilah dia mala nihayatalah, sesuatu yang tidak ada penghujungnya. Ini falsafah. Kita ahli sunnah wal jamaah, mutakalimin Islam mengatakan bahawa setiap sesuatu itu ada batas dia. Ada batas dan batas dia tertentu, terhenti kepada sesuatu tahap. Tidak ada istilah mala nihayatalah tu, tidak ada. Sama ada sebelum atau selepas. Adapun nanti kita hidup di syurga nanti kan, tak sampai bila-bila, itu ada pembahasan itu. Mala nihayatalah fil istiqbal, itu nanti ada hukum dia nanti. Itu dia dibaqakan, bukan baqa' secara zati. Itu nanti dalam bab baqa' kita bahas. Sebab itulah di sini ilmu kalam tu penting. Ilmu kalam ni nak menolak pendapat falsafah.
Kalau kata kami tak terlibat dengan falsafah, tapi kan tengok Ant-Man kan, bila tengok Ant-Man tu silap-silap ada yang boleh terpengaruh tu. Jadi sebenarnya falsafah cuba mencucuk dia punya doktrin dia dalam filem-filem. Jadi contohnya Ant-Man tu nak menunjukkan bahawa ada juzuk yang la yatajazza. Maksudnya juzuk yang yatajazza ila ma la nihayatalah. Juz'un yatajazza ila ma la nihayatalah, maksudnya juzuk yang akan boleh pecah sampai infinity, tak ada penghujung. Itu falsafah. Maka dalil pembatalan ma la nihayatalah itu dalam Imam Sanusi dalam Kubra bahas panjang, ada 4 dalil dia bagi untuk membatalkan dalil ma la nihayatalah. Imam Ghazali kata mudah je pakai dalil tatbiq. Kalau Imam Sanusi dia bagi 4 dalil dalam Syarah Kubra dia. Ustaz-ustaz boleh baca, kalau pandai boleh faham lah. Jadi Mutakalimin mengatakan bahawa juzuk yang paling kecil selain ma siwallah, maksudnya alam atau ma siwallah ini dipanggil jauhar, dan jauhar yang paling kecil sekali dipanggil jauharul far. Jauharul far itu yang paling kecil sekali, yang tak boleh ma la yatajazza, dan walahu nihayah, dia tidak boleh pecah dan ada batas dia. Itu paling kecil. Kemudian kalau jauhar bercantum, kalau 2 jauhar bercantum, dia akan dipanggil jisim. Pasal apa? Dia sudah pun muallaf, dia sudah tersusun, sudah murakkab. Maka murakkab bainal jauharain ataupun muallaf bainal jauharain dipanggil jisim. Jadi Asy'ariyah mengatakan bahawa kalaulah jauharul far itu dia bercantum, maka dipanggil jisim. Adapun menurut falsafah dalam sebahagian Mu'tazilah mengatakan belum jadi jisim lagi. Kalau 2 jauhar bercantum dipanggil khat. Kalau 3 jauhar bercantum dipanggil satah. Tetapi Asy'ariyah mengatakan kalau 2 jauhar bercantum sudah dipanggil sudah dipanggil jisim. Tapi menurut sebagai ahli falsafah dan sebagian Mu'tazilah mengatakan kalau 2 jauhar bercantum belum lagi dikatakan jisim, dipanggil khat. Kalau 3 jauharul fard bercantum dipanggil satah. 4 dan seterusnya baru dipanggil jisim. Ada yang kata 8, ada yang kata 6, ada yang kata 12, ada yang kata 16, ada yang kata macam-macam pendapat lah. Tapi yang pentingnya, kalau dia single dia panggil jauharul fard, dan kalaulah dia bercantum dia panggil jisim. Cuma khilafnya pada berapa cantuman jauhar itu yang menjadikan jisim. Khilaf dia kat situ, tapi semua sepakat bahawa jauharul fard itu yang ma la yatajazza. Walaupun sebahagian falsafah kata ada benda yang yatajazza ila ma la nihayatalah, itu tak pakailah. Kita tolak pendapat tersebut, mustahil. Cuma cantuman yang daripada jauharul fard tu yang membentuk jisim itu berapa? Asy'ariyah kata 2 sudah cukup membentuk jisim. Ada yang kata tak, Mu'tazilah falsafah kata tak, kalau 2 baru jadi khat ataupun noktah. Khat itu noktah, garisan, gabungan 2 noktah. Kemudian ada yang mana satah tu permukaan baru masih 1 dimensi, masih 2 dimensi, belum lagi jadi 3 dimensi. Sebab apa? Kalau menurut falsafah ataupun Mu'tazilah, yang dikatakan jisim itu ada bu'dun salas, ada 3 dimensi. Maksudnya panjang kali lebar kali dalam, X, Y, Z baru panggil jisim kan. Iaitu baru dipanggil jisim. Asy'ariyah kata apa yang ada malahul imtidad sudah dipanggil jisim. Mana muallaf bainal jauharain sudah pun ada imtidad, maka di situ dipanggil jisim. Benar kan? Itulah dia, bukan senang nak belajar Asy'ariyah. Tapi yang ini ilmu kalam dia panggil. Tak faham pun tak apa, tak penting. Ini nak jelaskan saja. Okey, jadi maknanya contohlah manusia ni menurut ahli sains terdiri daripada, ada yang kata 1.3 trillion beta cell, ada yang kata 300 trillion beta cell, ada yang kata 1.3 trillion beta cell, ada yang kata 300 trillion cell. Wallahu alam lah. Macam mana dikira saya pun tak tahu.
bukan sutah tu, sat. Sin ta ha. Sin ta ha, as-sathu. Jadi manusia tu maknanya misalnya lah, manusia ni kalau di blender kau ambil badan kau masuk dalam blender, kau blender paling kecil dia boleh pecah kepada sampai 300 trillion sel boleh pecah lagi jadi molekul pecah lagi jadi atom. Masya-Allah. Dalil dia apa? Dalil dia contohnya kan dalam surah Yasin kan, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Allah Ta'ala, kami telah membuat satu perumpamaan bagi orang-orang yang lupa akan penciptaannya. Qala man yuhyil izam. Qala, mereka mengatakan, man yuhyil izam wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan semula tulang belulang yang telah hancur luluh? Ramim itu hancur luluh. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyi hallazi, yang akan menghidupkannya ialah yang menghidupkan awwala marrah, yang menghidupkannya pada kali yang pertama. Wa huwa bi khalqin alim, sesungguhnya dia amat mengetahui dalam penciptaan. Jadi wahya ramim, tulang belulang yang sudah hancur luluh. Kalau tulang tu hancur, paling kecil dia boleh akan jadi jauharul fard. Jadi Allah Ta'ala akan bangkitkan semula makhluk di padang mahsyar dengan mencantumkan semula jauharul fard itu, tulang-tulang yang ramim, yang wahya ramim, sudah pun hancur luluh itu dicantumkan semula oleh Allah untuk jadikan manusia balik. Itu kalau nak contohlah, walaupun lah tak panggil lah ramim tu jauharul fard, tapi contoh. Atau contoh Nabi Ibrahim kan, kaifa tuhyil mauta kan, Ibrahim tanya, ya Allah, macam mana kau menghidupkan orang yang benda yang dah mati? Maka Allah kata, afalan tu'min, apakah kau beriman? Dia kata, bala, aku beriman, cuma walakin litatma'inna qalbi, akan tetapi untuk menenangkan hati, Allah perintahkan dia ambil 4 burung, potong kepala, ambil badan 4 burung tu, cincang, gaul, letak kepala burung tu 4 gunung, kemudian seru nama Allah, nanti badan yang hancur dicincang Ibrahim tu akan bercantum semula dengan kepala dia, kan? Betul? Dalam Al-Quran sebut. Jadi itu teori jauharul fard yang difahami dalam Al-Quran oleh mutakallimin. Jadi selesai tentang jauharul fard. Jadi jirim itu ada 2. Yang satu dipanggil jauharul fard, iaitu single particle, single atom. Bolehlah nak panggil atom pun. Nanti ada orang marah pula saya sebut single atom, ada orang tak puas hati. Dia kata bukan. Memang mungkinlah memang tak masukkan atom. Teori dia sama. Teori dia sama, benda dia mungkin berbeza. Teori mutakallimin jauharul fard dengan teori atom tu mungkin tak sama, tapi teori itu sama, pemahaman tu sama, walaupun benda mungkin tak sama. Wallahualam. Ada yang tak puas hati saya buat daurah, saya beritahu, ada orang tak puas hati, kata salah ustaz tu kata. Sekati kau lah. Jadi bila dia murakab, dia bercantum, dia jadi jisim. So maknanya kalau sesuatu yang dia tidak murakab, ghairu murakab atau ghairu muallaf, single, maksudnya dia fard, maknanya jauharul fard, maka dia panggil jauhar lah. Kalau dia murakab, dia panggil jisim. Jadi jirim itu ada 2, satu single dia panggil jauharul fard, satu murakab atau muallaf dia panggil jisim. Tapi selalu saya sebut jisim lah, ulama selalu sebut jisim. Sebab apa? Jauharul fard tu kita pun tak nampak. Coronavirus tu itu jauharul fard lah kot. Tak tahulah coronavirus ni dia jauharul fard ke ataupun jisim, dia muallaf, murakab ke ataupun dia single, saya tak pasti coronavirus tu. Sebab apa dia orang tunjuk kononnya dalam internet, macam rupa macam apa ke, macam nyamuk je tengok, macam setan pun ada. Itu mungkin dah murakab lah kot. Wallahu a'lam. Tapi coronavirus tu kita tak nampak. Jauharul fard lagi lah tak nampak. Okey, jadi kita panggil lagi jisim, iaitu banyak jauhar yang murakab atau muallaf, yang tersusun. Kalau partikel paling kecil ditemui sekalipun, dia tetap ada jauharul fard. Ya. Tetapi tak pernah jumpa. Tak tahulah saintis. Tapi kalau saintis dia tak panggil tu. Saintis dia panggil, tak tahu yang sekarang ni nanoteknologi, quantum physics, tak tahu dia panggil apa.
Setakat yang saya belajar, dulu dia panggil atom namanya elektron. Dulu ada 3, proton, elektron, neutron. Tapi dia kata proton dengan neutron masih boleh pecah lagi. Yang tak boleh pecah setakat ni elektron. Wallahualam lah. Saya tak tahu itu teori sains. Saya belajar dulu form 4, form 5 di MRSM dulu. Tapi sekarang ni maknanya benda yang tak boleh la yatajazza, syai'un la yatajazza lah. Sesuatu yang tak boleh dipecahkan dipanggil jauharul fard. Boleh. Ini semula yang ni pening lah, yang awam ni tak apa. InsyaAllah nanti saya buat rajah. Sebab Faris buat rajah. Faris pun tak muncul, dah hilang lah, dah pergi dah. Satu lagi iaitu dia panggil arad. Satu lagi dia panggil arad. Satu jisim, satu lagi arad. Arad ni apa? Arad ni sifat bagi jisim. Arad ini sifat bagi jisim. Jadi selain Allah ataupun makhluk ataupun syai' yang selain Allah itu ada 2, dia punya jinsul a'la dia. Jinsul a'la dia, jenis yang tertinggi pecah kepada 2. Satu dia panggil jisim, satu dia panggil arad. Kalau falsafah dipecahkan kepada 10, dia ada makulatul asyar. Itu pembahasan tentang makulatul asyar. Maksudnya menurut falsafah ini, maknanya dipanggil makulatul asyar. Yang maknanya satu jauhar 9 arad. Kalau mutakalimin pecahkan 2 saja, nanti di satu jisim satu arad. Maka nanti arad ini akan pecah. Satu arad yang wujudi, satu arad yang i'tibari. Itu panjang pembahasan dia dalam kitab-kitab mutakalimin lah. Okey. Jadi kita ada zat, ada sifat. Pembahagian senang macam ni lah. Ada zat, ada sifat. Dia 2 je benda ni. Ada zat, ada sifat. Tapi ada lagi nanti ta'alluq ataupun nisbah sifat dengan zat. Ada satu lagi perkara iaitu nisbah di antara sifat dengan zat. Itu lagi susah tu. Kita ambil 2 dulu. Sebab apa? Nisbah tu i'tibari. Sifat pun ada yang i'tibari, tapi nanti dulu kita ambil yang wujudi dulu. Jadi ada zat, ada sifat. Okay, zat ada 2, satu zat yang qadim, satu zat yang hadis, yang hudus. Zat yang qadim dan zat yang hadis. Maka zat yang qadim hanya zat Allah Ta'ala, dan zat yang hadis, yang hudus, yang bersifat hudus dipanggil jisim. Kemudian sifat pun sama, ada sifat yang qadim, ada sifat yang hadis, yang bersifat hudus. Sifat yang qadim hanya sifat Allah, sifat yang hadis atau hudus itu dipanggil arad. Boleh? Zat yang qadim Allah, zat yang hadis jisim. Sifat yang qadim sifat Allah, sifat yang hadis dipanggil arad, sifat jisim, itu arad. Bukan, zat yang hudus itu jisim. Salah tu zat. Zat yang hadis bersifat hudus. Kalau dia hadis bersifat hudus, istilah pun kena tepat juga ni. Seperti saya kata, kalau hadis maksudnya hadis sesuatu benda yang baru, sifat dia hudus. Begitu juga qadim. Qadim sesuatu benda yang qadim, sifat dia qidam. Jadi beza qadim dengan qidam. Kalau qadim, perkara tersebut, zat tersebut. Kalau qidam, sifat dia. Kalau hadis, benda tersebut. Kalau hudus, sifat dia. Zat yang hadis bersifat hudus. Bukan. Saya ulang balik. Ada zat, ada sifat. Zat ada zat yang qadim, bersifat qidam. Panggil qadim sudahlah, sifat dia tu qidam, zat dia tu qadim. Begitu juga ada zat yang hadis, sifat dia hudus. Hudus tu sifat, hadis tu benda. Kena ingat. Nanti saya buat jadual lah. Jadi zat yang qadim, zat Allah, zat yang hadis itu jisim. Sifat yang qadim, sifat Allah, sifat yang hadis itu arad. Nanti saya buat jadual insya-Allah. Dia memang walikulli fannin mustalahat, bagi setiap bidang tu ada istilah-istilah dia. Jadi antara salah satu kegagalan orang ataupun
perkara yang menyebabkan orang itu dia jadi terhalang untuk mendalami satu ilmu kerana tak faham istilah. Istilah ni penting. Jadi saya pun bukan setahun, 20 tahun juga nak faham istilah ni. Jadi nak bagi dua lah, nak bagi tahu je maknanya selain Allah itu zat yang hadis iaitu dipanggil jisim, dan sifat yang hadis dipanggil arad. Okey, jadi tadi dia bagi contoh kan, at-tahayyus lil jirmi. Contohnya seperti tahayyus bagi jirim. Jadi tahayyus itu arad. Tahayyus itu arad, salah satu daripada arad lah. Dan di sini arad yang wajib. Ataupun dipanggil sifat nafsiyah, arad nafsiyah. Sifat nafsiyah ataupun arad nafsiyah bagi jirim iaitu tahayyus. Jadi Allah Ta'ala kan ada sifat nafsiyah namanya wujud. Jirim ada sifat nafsiyah namanya wujud juga tetapi tahayyus. Sifat dia wujud dan juga tahayyus. Jadi itu antara sifat nafsiyah bagi jirim, tahayyus. Maknanya jirim itu mesti mengambil ruang. Sifat nafsiyah ni sesuatu sifat yang mana kalau tidak ada dia, tidak wujudlah jirim. Ataupun tidak wujudlah sesuatu. Sifat nafsiyah itu sifat yang mana dengan dia wujudlah sesuatu itu. Tanpa dia tidak wujud sesuatu itu. Itu definisi sifat nafsiyah. Jadi tahayyus itu salah satu sifat nafsiyah bagi jirim. Mengambil ruang itu salah satu sifat nafsiyah bagi jirim. Kalau dia tak mengambil ruang, dia bukan jirim. Kalau dia jirim, dia mesti mengambil ruang. Dia mesti talazum bayyin, talazum qat'i, luzum yang qat'i antara jirim dan mengambil ruang. Sebab tu Asy'ariyah mengatakan bahawa yang wujud itu ada beberapa pecahan. Yang pertama, wujud yang mutahayyiz. Wujud yang mutahayyiz iaitu jirim ataupun jisim. Yang kedua, halun fil mutahayyiz. Wujud yang halun fil mutahayyiz. Wujud yang menempati pada mutahayyiz iaitu dipanggil arad. Kemudian yang ketiga, wujud yang ghairu mutahayyiz. Wujud yang tidak mengambil ruang iaitu Allah sahaja. Adapun sifat Allah kita tidak kata halun fil ghairu mutahayyiz, kerana sifat Allah itu dia bersifat zati juga. Menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, sifat Allah bersifat imkan, maka ditentang oleh Safruddin Trimsani dan sebagainya lah. Itu kerana terpengaruh dalam sebab falsafah bahagi dua, qadim dengan hadis tu bahagi dua. Qadim zati, qadim zamani, begitu juga hadis yang zati dengan hadis zamani. Itu falsafah. Itu lagi pening nanti, sabar tu. Jadi di sini apabila mutakallimin mengkaji bahawa didapati alam ini dia ada dua saja, kategori dia yang paling tinggi, jinsil ala dia dipanggil, satu dipanggil jirim, satu dia panggil arad. Jirim itu benda, arad itu sifat bagi benda. Dan ada arad yang wajib, ada arad yang harus lah. Jadi arad yang wajib tu seperti sifat yang nafsiyah bagi jirim. Jadi jirim mesti mengambil ruang. Akal tidak boleh terima kalau jirim tak mengambil ruang. Sebab apa? Kalau tak mengambil ruang bukan jirim. Kalau jirim mesti mengambil ruang. Itu contoh. Macam boleh. Pening dah setakat ni. Mudah je. Kesimpulan dia, saya bagi kesimpulan. Kesimpulan dia ada 3 perkara yang dihukumi oleh akal. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Okay. Contoh perkara yang harus. Akal menghukumi benda dengan 3 perkara. Satu dipanggil wajib, satu dipanggil mustahil, satu dipanggil harus. Okay. Apa itu yang wajib? Wajib maksudnya mesti ada, tak boleh tiada. Contoh dia apa? Mengambil ruang oleh sesuatu benda. Tahayyus lil jirmi itu maksudnya sesuatu benda itu mesti mengambil ruang. Mustahil suatu benda itu tak mengambil ruang.
Contohnya kalau ada botol kan, kita isi air. Bila botol tu mesti penuh, lepas tu tumpah. Tak boleh isi lagi dah. Kalau kita isi lagi, dia akan tumpah. Jadi sesuatu benda itu mesti mengambil ruang. Mustahil satu benda tu tak mengambil ruang. Maka kita kata akal menghukumi sesuatu benda itu, benda tu jirim lah. Sesuatu benda itu wajib mengambil ruang. Mengambil ruang tu tahayyus. Yang saya jelaskan dalam panjang-panjang tu, itu tambahan saja. Nanti pening. Okey, kemudian yang kedua, wal mustahilu, adapun perkara yang mustahil itu huwa allazi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil itu sesuatu yang tidak tergambar pada akal oleh kewujudannya. Maksudnya mustahil itu maksudnya akal yang tak boleh ada, mesti tiada, tak boleh ada. Mustahil tu tak boleh ada, mesti tiada. Terbalik ataupun lawan bagi wajib. Mustahil itu lawan bagi wajib. Kalau wajib mesti ada, tak boleh tiada. Kalau mustahil mesti tiada, tak boleh ada. Faham? Mustahil. Fa iza qila qailun, jika seseorang berkata, innal jirmu fulani khalin anil harakati was sukun ma'an. Contoh dia bagi, sesungguhnya jirim seseorang itu sepi, kosong daripada pergerakan dan diam, ma'an maksudnya serentak. La yasduqu aqluka lizalik, maka bizalik, maka akal kamu tidak akan membenarkan perkara tersebut. Li'anna khuluwahu anil harakati was sukun mustahilun, kerana sepinya jirim daripada pergerakan dan diam itu mustahil. La yasduqu aqlu biwuqu'i wujudihi, akal tidak dapat membenarkan akan kewujudan perkara tersebut atau terjadinya perkara tersebut. Okey, maknanya contoh dia bagi sini benda yang mustahil, iaitu dia kata jirim fulani, maksudnya contohlah kita bagi Zaid. Zaid itu bergerak tidak, diam pun tidak. Bahkan seluruh jirim itu, dia mesti kalau dia tak bergerak, dia diam. Diam tu lawan bergerak, bukan yang diam tak bercakap. Ini maksudnya diam, maksudnya tak bergerak. Maksud diam di sini ataupun sukun di sini tak bergerak. Dia mesti bergerak ataupun diam, tapi tak boleh serentak lah. Jadi setiap jirim, setiap makhluk ini yang berbentuk jirim ini, sama ada dia bergerak ataupun dia diam, tak bergerak. Dan mustahil dia tidak diam dan tidak bergerak, dan mustahil juga kalau dia diam dan bergerak dalam satu masa yang sama. Di sini contoh yang dia bagi satu jirim fulani, maksudnya contohnya Zaid lah. Maksudnya Zaid itu dia bergerak pun tidak, diam pun tidak. Habis tu dia buat apa? Sebab dia mesti salah satu. Kalau dia tak bergerak, dia diam. Kalau dia diam, dia tak bergerak. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Kalau dia diam, dia tak bergerak. Mesti salah satu. Tak boleh dia bergerak pun tidak, diam pun tidak. Tak boleh. Mustahil. Itu contoh perkara yang mustahil. Maka kita dapati di sini, harakat dan sukun pun adalah sifat nafsiyah bagi jirim. Harakat dan sukun sifat nafsiyah bagi jirim. Walaupun nanti ada pendapat Imam Ghazali yang mengikut pendapat falsafah mengatakan ada dua jenis jirim. Ada jirim yang dipanggil jirim yang mujarrad anil maddah. Jirim yang mujarrad anil maddah, maka dia tidak bertempat, tidak mengambil ruang, dan dia tidak bergerak, tidak sukun. Itu pembahasan panjang lah. Pendapat yang rajih mengatakan tidak wujudnya jirim yang mujarrad itu. Itu perkara yang mustahil. Mudah saja, iaitu tak mungkin si Zaid tak bergerak ataupun tidak diam, mesti salah satu. Mustahil kedua-duanya terangkat. Kemudian wal jaizu, perkara yang harus. Huwa allazi yasduqul aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra. Perkara yang harus itu ialah akal membenarkan akan kewujudannya dan juga membenarkan ketiadaannya.
Ya, maksudnya akal menghukumi boleh ada, boleh tiada. Jadi jaiz ataupun harus ini di tengah-tengah di antara wajib dan mustahil. Kalau wajib mesti ada, tak boleh tiada. Kalau mustahil mesti tiada, tak boleh ada. Kalau harus boleh ada, boleh tiada. Mudah aja. Kawujudi waladin li Zaidin, contohnya seperti wujudnya anak, adanya anak bagi Zaid. Fa iza qila qailun, jika seseorang berkata inna Zaidan lahu waladun, sesungguhnya Zaid ada seorang anak, jawaza aqluka sidqal zalika, maka akal kamu mengharuskan kebenaran perkara tersebut. Wa zaqila, jika wa iza qala, jika ada yang berkata inna Zaidan la walada lahu, sesungguhnya Zaid tidak ada anak, jawaza aqluka sidqa zalika, maka akal kamu mengharuskan akan kebenaran perkara tersebut. Wa wujudu waladin li Zaidin wa adamuhu jaizun, jadi adanya anak atau tidak ada anak bagi Zaid itu adalah perkara yang harus. Yasdukul al-aqlu bi wujudihi wa adamihi, akal boleh membenarkan bahawa Zaid mungkin boleh ada anak, mungkin tidak boleh ada anak. Tapi tak bolehlah Zaid yang sama dia ada anak, Zaid yang sama tak ada anak, itu mustahil. Maknanya Zaid boleh, nak kata Zaid ni akan ada anak pun boleh, akan tidak ada anak pun boleh. Ada anak seorang pun boleh, anak dua orang pun boleh. Jadi itu perkara yang harus, tak wajib, tak mustahil. Tapi bukan maksudnya Zaid ni dia ada anak dan Zaid yang sama tak ada anak, itu mustahil lah. Itu mustahil, maknanya Zaid yang sama. Maksudnya Zaid tu boleh jadi, ataupun sebelum tu dia ada anak, sebelum tu dia tak ada anak, selepas tu dia ada anak pun boleh. Ataupun sebelum tu dia ada anak, lepas tu anak dia mati tak ada anak pun boleh. Tapi maksudnya masa yang sama tak boleh lah. Zaid ada anak, dalam masa yang sama tak ada anak, itu mustahil. Ini maksudnya harus dia boleh ada anak, boleh tiada anak. Faham? Siapa tak faham tiga perkara ni, kata Imam Haramain, dia tak ada akal. Bukan yang sepanjang-panjang saya bahas tu. Maksudnya macam ni je. Maknanya benda yang wajib itu ialah mesti ada, tak boleh tiada. Benda yang mustahil tu mesti tiada, tak boleh ada. Benda yang harus tu boleh ada, boleh tiada. Itu saja. Kalau faham tiga ni, insya-Allah berakal. Boleh? Cukup kot pening berasak kepala tu. Nanti insya-Allah saya buat, saya tulis dalam ni lah. Saya tak, komputer tak ada apa. Komputer ada tapi tak pandai buat. Cari calon yang tolong buat ni, Faris lah kot, calon yang paling sesuai. Dia apa ni, graphic designer. Jadi insya-Allah nanti saya suruh Faris buatkan. Banyak lagi jadual-jadual sebelum ni, pembagian hukum dan sebagainya. Cukup setakat tu dengar berkali-kali lah, insya-Allah cuba hadamkan. Inilah kelebihan Asy'ariyah. Maknanya dahsyat ilmu dia. Ilmu dia dahsyat. So tak payahlah nak berangan kata nak ijtihad sendirilah, tak payah ikut mazhab lah. Selesaikan dulu. Faham dulu, cuba harungi dulu ilmu ulama-ulama ni, baru lepas tu nak kata tak payah ikut ulama, kita ijtihad sendiri saja. Nak mengharungi pun tak lepas kan. Kononnya nak tak nak ikut mazhab. Cuba harungi dulu, fahami dulu ilmu ulama ni. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik, kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Minta maaf dan minta muslimin muslimat, mudah bagi taufik kita faham dan sampaikan. Tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum.